Akhir zaman Nabi sebut sampai ke tahap orang nak berurusan dalam jual beli ini terpaksa pilih orang. Itu pun bagi yang ada iman. Yang ada iman ni dia akan pilihlah orang yang macam mana dia nak bermuamalat dalam jual beli ni. Orang yang tak ada sedikit kesedaran iman, dia tak pilih terus dah. Kalau ada peniaga yang Islam dan bukan Islam silap-silap, yang tu pun kita dah gagal dah. Kita lebih terpersona ambil bermuamalat dengan orang yang bukan Islam dah. Mungkin keutamaan kita lebih kepada keselesaan, kesedapan. Nak menunjukkan bahawa Khuzaifah Ibn Yaman ni sampai ke tahap dia kata apa, pada waktu itu aku tidak lagi boleh meletakkan kepercayaan kepada sesiapa pun orang untuk aku bermuamalat dalam jual beli ni. Pasal apa? Sebab Nabi sebut dah sifat amanah tu hilang, terutama dalam jual beli. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin imamil muttaqina wa qa'idid du'atil mujahidin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna iza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid, sahibul fadilah al-fadil Tuan Imam, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Alhamdulillah hadirin sekalian, malam ni marilah sama-sama kita mengambil kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk kita bersyukur kepada Allah. Kerana pada malam ini Allah Ta'ala memilih kita semua untuk dihabiskan masa kita semua, disibukkan sedikit urusan kita, tetapi di dalam majlis ilmu, di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramai lagi manusia-manusia yang lain Allah Ta'ala pilih pada masa yang sama ini. Mungkin mereka dipilih untuk disibukkan di atas jalan raya sekarang ni. Mungkin mereka Allah Ta'ala pilih mereka untuk disibukkan atas urusan-urusan yang lain. Tapi Alhamdulillah malam ni Allah pilih kita semua untuk disibukkan di dalam rumah Allah, apatah lagi dalam majalisul ilim. Mudah-mudahan ada keberkatan, ada kerahmatan daripada Allah untuk kita dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, seperti biasa malam ni kita menyambung perbahasan dan perkongsian kita melalui kitab yang sangat barakah, iaitulah 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Dan pada malam ni kita telah masuk pada hadis yang baru, iaitulah hadis yang ke-12. Dan bagi yang memiliki kitab, pada muka surat yang ke-33. Hadirin sekalian, sebelum daripada ini hadis yang ke-11 kita telah membicarakan di antara tanda-tanda akhir zaman melalui peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaranya berkaitan dengan bahayanya rasuah, bahkan berleluasanya rasuah di akhir zaman. Kemudian pada malam ini hadirin sekalian, kita akan masuk pada hadis yang baru di antara pesanan dan amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita hadapi, yang akan kita temui di akhir zaman. Antaranya ialah sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Jadi di antara tanda-tanda akhir zaman
Dan perkara ini dimasukkan oleh para ulama sebagai alamatus sughra, tanda-tanda kecil kiamat. Antaranya ialah apabila sifat amanah itu sedikit demi sedikit hilang. Hilang sifat amanah itu daripada diri manusia. Jadi hadirin sekalian, mari kita sama-sama tengok akan hadis Nabi SAW ni. Hadis ni panjang hadirin sekalian, tetapi dalam kitab ini direngkaskan daripada Huzaifah bin Yaman. An Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayusbihu an-nasu yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'addi al-amanata hatta yuqal inna fi bani fulan rajulan aminan hatta yuqal lirrajuli ma ajladahu ma adrafahu ma a'qalahu wa ma fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin minal iman wa laqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuh wa in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'i wa amma al-yawma fama kuntu ubayyi'u minkum illa fulanan wa fulanan. Hadirin sekalian, daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah Al-Yaman ni hadirin sekalian, sedikit kalau kita nak tahu tentang biografi dia ataupun biodata dia. Huzaifah ibn Al-Yaman ni adalah seorang sahabat Nabi yang telah beriman sebelum bertemu dengan Nabi SAW. Ini semua adalah kerana ayah dia Al-Yaman itu telah memeluk Islam dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian bila lahirnya Huzaifah bin Yaman ini, maka Huzaifah ini beriman apabila dia mengikut agama ayah dia Al-Yaman tu. Maka dia bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan dia telah beriman. Dan Huzaifah ibn Yaman ini dia adalah seorang sahabat Nabi yang sangat masyhur lah. Kalau kita kaji tentang sejarah hidup dia, sangat masyhur. Dia adalah seorang sahabat yang sangat dipercayai oleh Nabi pada usia dia masih lagi muda. Kalau kita pernah meneliti tentang peperangan Khandaq antaranya kan, peperangan yang melibatkan Nabi dan para sahabat gali Khandaq, apa nama ni, parit ataupun longkang yang besar tu 7 km kan, yang apa nama ni, dalamnya apa nama ni, luasnya parit tersebut. Maka di antara tokoh yang sangat berperanan dalam peperangan Khandaq, antaranya Nabi memilih Huzaifah bin Yaman ini untuk menjadi special brand tu, apa ni, specialnya cerita dia tu. Nabi lantik dia, Nabi minta dia menjadi seorang pengintip pada waktu malam yang menyelusup masuk ke kemah tentera-tentera musuh, dan dia berjaya masuk dalam kemah tentera-tentera musuh pada waktu malam, kemudian berjaya mencuri dengar tentang perbincangan strategi mesyuarat tentera-tentera musuh pada waktu itu ialah Abu Sufyan. Maka bila maklumat itu dia dapat, akhirnya dia boleh kembali pula kepada Nabi dalam keadaan selamat, dan dialah yang menceritakan strategi-strategi musuh dalam peperangan Khandaq. Tetapi hadirin sekalian, yang menarik dalam peristiwa ini, Huzaifah ni orang muda. Bila Nabi tugaskan kepada dia satu tugas yang sangat berisiko lah. Besok nak berlaku pertempuran perang, malam tu Nabi SAW pilih dia untuk jadi, orang kata, spy lah, nak mengintip di tentera, kemah tentera musuh. Dia pun bahasa Allah ni goyang lah juga, risau. Kemudian bila Nabi SAW angkat tangan Nabi SAW depan muka dia, dan Nabi berdoa minta Allah berikan perlindungan kepada Huzaifah ibn Yaman ni daripada kiri, daripada kanan, kemudian daripada depan, daripada belakang, dari atas, daripada bawah. Dan Nabi berdoa, kamu pergi dalam keadaan dilindungi oleh Allah, dan kamu mesti akan kembali kepadaku dalam keadaan selamat dan dilindungi oleh Allah. Yakinnya Huzaifah dengan Rasulullah ni, maka dia terus pergi dalam keadaan tak ada takut lah. Sebab yang mendoakan adalah Rasulullah dan dia yakin. Jadi Huzaifah ibn Yaman, tu antara masyhur lah tentang cerita Huzaifah ni.
Yang keduanya, Huzaifah ibn Yaman ini juga masyhur dikenali dengan Ashabus Sirri ataupun Sahibus Sirri. Pernah dengar kan? Sahibus Sirri ini adalah seorang yang pemegang ataupun pemilik rahsia. Rahsia siapa yang Huzaifah miliki ni? Rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau tuan-tuan lah ni zaman Google pun boleh dapat kan, sahabat Nabi yang diberikan gelaran sebagai Sahibus Sirri, pemilik rahsia, antaranya ialah Huzaifah ibn Yaman ni. Rahsia apa? Rahsia tentang senarai-senarai munafik yang Nabi SAW bagi tahu kepada dia dari kalangan orang Islam di Madinah. Jadi hadirin sekalian, hanya Huzaifah saja yang tahu. Ulama bahaskan sampai ke tahap bila wafat Nabi SAW pun, maka Huzaifah ni dia jaga rahsia ni, dia tak bagi tahu ke orang. Dia tak bagi tahu ke orang siapa senarai-senarai nama ni. Sampai pada zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar ni pernah kecek dia. Ni bahasa Kedah lah, bahasa sini apa? Kecek dia noh. Pujuk dia. Minta ceritalah siapa. Maka dia tak bagi tahu juga. Sampailah ke tahap Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ni, bila ada kematian umat Islam di Madinah, maka dia tidak akan bagi respon tindak balas dia nak pergi ke ataupun tak pergi, melainkan dia akan tanya dulu, Huzaifah pergi tak? Kalau Huzaifah pergi ziarah jenazah tu, maka dia pun pergi. Bahkan kata para alim ulama, kebanyakannya sampai hari ini rahsia itu masih lagi tak boleh diterangkan oleh ulama-ulama tentang siapa senarai nama yang diketahui, yang disimpan dalam kerahsiaan Huzaifah ibn Yaman. Nak menunjukkan bahawa dia adalah seorang yang sangat dipercayai oleh Nabi SAW. Baik, hadis ni daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang panjang tu, dia ada dot tu, maknanya hadis ni panjang, kemudian diambil berkait dengan tajuk ni, iaitu sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit tu. Dalam sebuah hadis yang panjang, kemudian jadilah orang ramai itu mubaya'ah, berjual beli. Maka hampir sahaja tidak ada seorang pun dari kalangan mereka, ya, orang yang berjual beli itu ialah orang-orang yang jujur dan mahu menunaikan amanah. Kemudian kata Nabi lagi, sampai-sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan, iaitu di kampung yang tertentu itu, ada seorang yang amat baik memegang amanah, sangat terpercaya dan sangat mengatakan, dan orang mengatakan alangkah tekunnya dia bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah cerdik otaknya, padahal hakikatnya di dalam hatinya sudah tidak ada lagi keimanan sekalipun hanya seberat biji sawi. Kemudian lalu Huzaifah berkata, maka sesungguhnya telah sampai waktunya saya pun sudah tidak mempedulikan siapakah di antara kamu semua yang saya hendak bermubaya'ah. Makna bermubaya'ah ni ialah berjual beli. Jikalau ia seorang Islam, maka agamanya lah yang kuharapkan mengembalikannya kepadaku. Makna kalau dia seorang Islam, maka walaupun dia seorang Islam, tetapi diri dia itu bukan lagi menjadi harapan kepada Huzaifah ni untuk dia percaya pada diri itu, tetapi yang diharapkan ialah agamanya lah yang akan memandunya untuk dia boleh menjaga hak Huzaifah dalam soal jual beli itu. Maksudnya amanahnya lah yang kuharapkan untuk menahannya dari khianat kepadaku. Dan jikalau ia seorang Nasrani atau Yahudi, maka pihak yang berkuasalah kerajaan yang akan mengembalikannya kepadaku. Maksudnya jika dia seorang Nasrani atau Yahudi, maka orang yang memegang kekuasaan atau pemerintahlah yang dapat membantu aku untuk mendapatkan semua hak milik aku daripadanya. Maka pada hari ini saya tidak pernah berjual beli lagi dengan kamu semua
kecuali dengan fulan dan fulan, iaitu orang-orang tertentu yang terpilih sahaja. Baik, hadis ni dipilih oleh al-musannif ataupun muallif, pengarang kitab kita ini, untuk beliau masukkan dalam salah satu daripada hadis-hadis peringatan Nabi tentang tanda-tanda akhir zaman. Salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman, maka kita boleh percaya bahawa, kata Nabi, antara tanda-tandanya ialah sifat amanah itu akan hilang sedikit demi sedikit. Terutamanya dalam soal bermubayaah, dalam soal urusan jual beli. Jual beli ni hadirin sekalian, kalau kita buka kitab fiqh muamalat, fiqh syariah muamalat ni, dia bukan hanya kita boleh bayangkan macam kita berjual beli di kedai runcit sahaja dah. Tetapi perbahasan tentang al-bai' ataupun jual beli ni, perbahasan dia panjang, luas. Dalam bab urusan bisnesnya, dalam bab urusan ekonominya, setiap ada muamalat yang melibatkan akad jual beli, maka dia duduk dalam urusan jual beli. Tetapi apa yang Nabi SAW ingatkan kepada kita ni, apabila berlakunya urusan muamalat jual beli itu, antara yang hilang di akhir zaman ialah sifat amanah. Sedangkan amanah dalam jual beli Islam, muamalat Islam ini, antaranya prinsip utamanya ialah amanah. Sebab tu marinya rukun-rukun jual beli, marinya syarat-syarat jual beli, marinya perincian-perincian ulama tentang perkara-perkara yang nak mengesahkan bahawa syarat itu sah. Mari pula perbahasan dan perincian para ulama yang nak memastikan bahawa rukun-rukun itu sah. Mari pula perbahasan tentang akad yang melibatkan ar-ridha bainal muta'aqidain, yang melibatkan keredaan antara kedua-dua pihak. Semua ni hadirin sekalian untuk memastikan prinsip amanah itu betul-betul tertegak dalam soal jual beli. Boleh kita katakan bahawa jual beli itu dalam Islam tidak sah kalau sekiranya soal amanah itu boleh rosak. Sebab tu dalam Islam, kalau kita tengok antara dalil besar jual beli dalam Al-Quran, antaranya Allah Ta'ala berfirman, syarat jual beli itu dia akan menjadi sah apabila adanya keredaan antara kedua-dua pihak. Ar-ridha bainal muta'aqidain. Keredaan antara kedua pihak ni, kenapa dia dijadikan sebagai nas utama dalam jual beli ni? Sebab nak memastikan berlakunya amanah, kejujuran dalam jual beli itu. Kalau sekiranya jual beli itu hanya menguntungkan satu pihak sahaja, maka dia telah melanggar prinsip muamalat jual beli Islam. Kalau sekiranya urusan bisnes itu, perjanjian ataupun akad, agreement dalam jual beli, perniagaan itu menguntungkan satu pihak sahaja, dan dia tak mempedulikan tentang risiko satu pihak lagi, maka dia telah merombak ataupun merosakkan prinsip asas jual beli dalam muamalat Islam. Kerana sendi dia adalah amanah. Kekuatan jual beli ini, keberkatannya ada pada amanah. Sebab tu apabila jual beli ni, kata Nabi SAW, hilang sifat amanah tu, maka dia akan berlaku apa? Dia akan berlakunya kezaliman. Apabila berlakunya kezaliman yang hadirin sekalian, maka jual beli itu tidak ada lagi keberkatan. Hadirin sekalian, jual beli ni banyak dalam urusan kehidupan kita, terutama orang Islam. Sebab tu urusan muamalat ni, jual beli dia duduk dalam muamalat. Sebab muamalat ni ta'ammul bainal insan, bagaimana berurusannya, urusan di antara sesama manusia. Jadi urusan, sebab tu kalau tuan-tuan tengok kan, perbahasan dalam kitab fiqh, usul fiqh, akad jual beli ni sebenarnya dia menjadi dalil qiyas kepada akad nikah. Kan nikah ni hadirin sekalian, yang kita akad nikah, akad nikah ni asalnya dia tidak ada nas yang jelas tentang nikah ni. Jadi bagaimana ulama boleh, orang kata apa, berijtihad untuk mengeluarkan hukum tentang wajibnya nikah ni, mesti ada akad dia, mesti ada rukun yang ni. Sebab dia tidak ada nas, tak ada dalil Al-Quran, tak ada dalil hadis yang khusus tentang nikah. Jadi ulama terpaksa qiyas, ambil nas nikah ini daripada nas jual beli.
nak menunjukkan bahawa besarnya nas jual beli itu. Dan kenapa mesti dalam jual beli ni mesti ada akad. Akad ni pula ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya untuk memastikan sifat amanah. Bayangkan pentingnya soal amanah ni untuk menentukan, menjamin kestabilan, keharmonian manusia sesama manusia di akhir zaman. Tiba-tiba Nabi sebut antara perkara yang akan berlaku di akhir zaman, terangkatnya, hilangnya sifat amanah, terutama dalam jual beli. Ada tak satu waktu di dunia ni, dalam satu hari, yang manusia akan, orang kata apa, tak terlibat jual beli ni? Tak ada. Kalau di tempat kita pun satu hari kita tengok akad jual beli tu berlaku tiap-tiap waktu. Luar negara kita pula waktu dia tak sama, maknanya jual beli tu sentiasa berlaku. Akhir zaman Nabi sebut sampai ke tahap orang nak berurusan dalam jual beli ini terpaksa pilih orang. Itu pun bagi yang ada iman. Yang ada iman ni dia akan pilihlah orang yang macam mana dia nak bermuamalat dalam jual beli ni. Orang yang tak ada sedikit kesedaran iman, dia tak pilih terus dah. Kalau ada peniaga yang Islam dan bukan Islam silap-silap, yang tu pun kita dah gagal dah. Kita lebih terpesona ambil bermuamalat dengan orang yang bukan Islam dah. Mungkin keutamaan kita lebih kepada keselesaan, kesedapan. Nak menunjukkan bahawa Khuzaifah Ibn Yaman ni sampai ke tahap dia kata apa, pada waktu itu aku tidak lagi boleh meletakkan kepercayaan kepada sesiapa pun orang untuk aku bermuamalat dalam jual beli ni. Pasal apa? Sebab Nabi sebut dah sifat amanah tu hilang, terutama dalam jual beli. Kalau aku berurusan dengan seorang Islam, maka aku tak boleh lagi meletakkan kepercayaan orang Islam yang aku nak bermuamalat dengan dia tu, berjual beli dengan dia tu, dia ada sifat amanah. Melainkan aku terpaksa meletakkan keyakinan aku kepada agama dia. Ad-dinun nasihah. Agama itu sebagai nasihat kepada diri dia untuk dia jaga hak aku dalam soal amanah jual beli itu. Kalau sekiranya aku terpaksa berjual beli, bertaamul dengan orang yang bukan Islam, sama ada dia dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, aku tak boleh harap agama dia. Sebab aku orang Islam. Yang aku perlu letakkan harapan penguasa dan kerajaan lah, untuk memastikan kalau sekiranya berlakunya kezaliman kepada aku dalam soal jual beli itu, maka penguasa dan kerajaan lah yang boleh mengembalikan balik hak aku yang teraniaya dalam jual beli itu. Maknanya memang Nabi cerita dah, di akhir zaman kita akan berhadapan dengan suasana ni. Mungkin hadis sekalian, mungkin kita berurusan dengan orang yang banyak jujur, yang baik dan amanah lagi. Tapi Nabi dah berikan peringatan. Sampai ke tahap kita akan dapati tak ada orang yang amanah. Sampai ke tahap, kata Huzaifah ni, Nabi bagi tahu, sampai ke tahap nak cari orang yang amanah juga. Untuk dalam urusan jual beli ni, sampai kita pergi tanya orang. Dan orang bagi tahu, kalau kamu nak jumpa juga seorang peniaga yang amanah, maka kamu pergi cari di tempat sekian-sekian ni, ada peniaga bernama Si Fulan bin Si Fulan, dia meniaga yang ni, dipuji pula watak dia. Dia seorang yang jujur, tekun buat kerja, otak dia cerdik, dan dia ni pula amanah. Kemudian kata Huzaifah, Nabi bagi tahu, bila kita pergi pula kat sana, rupa-rupanya orang cerita dia bagus, tetapi hakikatnya kata Nabi, dalam diri dia, dalam hatinya hanya ada seberat biji sawi je keimanan dia. Maknanya ibarat nak cari orang yang betul jujur dan amanah di akhir zaman ni pun susah. Sebab di antara tanda-tanda dekatnya kita, hampirnya kita dengan kiamat, apabila sifat amanah tu akan hilang sedikit demi sedikit. Banyak hadis yang lain juga kan, yang selalu kita dengar, antaranya Nabi sebut. Kata Nabi, fa idza dhuyyatil amanah fantazirus sa'ah. Apabila amanah itu telah hilang atas muka bumi, fantazirus sa'ah. Tunggulah kamu betapa dekatnya, hampirnya kamu berlakunya, hampirnya kamu dengan akan berlakunya kiamat. Apa kaitan bila amanah ni hilang maka akan berlakunya kiamat? Sahabat pun tanya, apa yang dimaksudkan bila amanah tu hilang atas muka bumi maka kiamat pun akan cepat berlaku?
Kata Nabi SAW, iaitu apabila kita memberikan tugas, memberikan amanah, memberikan tanggungjawab kepada orang yang ghaira ahliha, orang yang bukan ahlinya, orang yang bukan bidangnya. Kalau sekiranya kita berikan amanah, berikan tugas kepada orang yang bukan ahlinya, itu pun dianggap hilangnya amanah. Bila amanah tu hilang, maka orang yang pegang urusan, pegang jawatan, dia bukan ahli dia, maka dia akan membawa urusan yang dia pegang itu kepada kerosakan. Sebab tu kita hadirin sekalian, nak bagi sesuatu urusan mesti kepada orang yang betul-betul ahli dia. Bagi kepada orang yang betul-betul ada kepakaran dan ahli dia, itu pun sebagai amanah. Sebab dia nak jalankan amanah. Kalau dia tak boleh uruskan kerana dia bukan ahli, maka dia akan merosakkan amanah tu. Sebab tu kita habis sekalian, kalau kita nak, orang kata apa, nak cari, katakanlah motor kita rosak, kita mesti cari orang yang betul-betul ahli dia untuk baiki motor kita. Tapi kalau kita bagi motor kita ni, yang rosak ni kepada orang yang bukan ahli dia, tukang pakar tembak roti canai, dia pakar tembak roti canai, tiba-tiba masalah kita motor rosak, bagi dia uruskan, apa jadi? Kita punya motor jadi roti canai motor kita. Sebab tu bila kita bagi tugas kepada orang yang bukan ahli dia, maka dia akan bagi rosak. Rosak ni habis sekalian, apa maksud dia? Kiamat kata ulama, dia adalah kerosakan, kehancuran yang paling hakiki. Tidak ada kehancuran di bumi ini melainkan kehancuran yang paling besar itu ialah kiamat. Habis. Sebab tu bila amanah ini diangkat sedikit demi sedikit, maka tidak ada orang yang amanah ni banyak atas muka bumi. Yang ada ni yang akan uruskan bumi ini ialah orang yang tak ada sifat amanah. Maka dia akan pandu bumi ini ke arah kehancuran, kebinasaan. Hancur ni daripada satu sudut agama, dari kacamata agama ialah apabila tugas yang Allah Ta'ala kehendaki kepada orang-orang yang pegang jawatan ini, dia tak bawa mengikut kehendak Allah, itu kehancuran. Sebab tu hadirin sekalian, sifat amanah ni Allah sebut dalam Al-Quran secara jelas, nak menunjukkan bahawa amanah ni bukan benda main-main. Dia sampai ke tahap Allah cerita, saya tak ingat surah dia hadirin sekalian, kalau tuan-tuan ingat nanti tuan-tuan beritahu saya, ayat dia saya ingat. Allah Ta'ala sebut, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, fa'idha dhiya'atil, Allah Ta'ala sebut, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya Allah Ta'ala pernah membentangkan, mempelawa, inna aradnal amanah, Allah pernah pelawa amanah ini, amanah untuk mentadbir bumi, amanah untuk jaga agama Allah ini kepada siapa? Allah pernah bentang, Allah pernah tanya, Allah pernah pelawa kepada inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Allah tanya kepada samawat. Samawat ni apa? Langit. Berapa langit? 7 lapis langit. Kalau disebutkan dengan perkataan as-sama, maka dia merujuk kepada langit dunia, satu langit dia. Tapi kalau digunakan jamak muannas salim, samawati, dia merujuk kepada semua langit. Langit ada berapa? Allah Ta'ala sebut allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan langit ini, dia ada 7 lapis. Perkataan tibaqa dia merujuk kepada sifat lapis yang ada ruang dan ada jarak dia. Langit yang pertama, lapis langit pertama ada ruang, ada jarak, kemudian baru mai lapis langit yang kedua. Kemudian langit yang kedua ada ruang, ada jarak dia, baru mai lapis langit ketiga. Dan Nabi SAW sebut tiap-tiap lapis langit ini ada penghuni-penghuni dia. Bila Allah Ta'ala sebut innal aradnal amanah ala samawati wal ardi wal jibal, Allah pernah pelawa kepada 7 lapis langit ni. Nak tak kamu pegang amanah ini? Nak tak kamu waktu kamu menjadi makhluk aku ni bertugas untuk menjaga amanah yang akan aku beri kepada kamu? Dan Allah tanya pula kepada al-ardi, kepada bumi ni, hei bumi,
Nak tak kalau sekiranya aku lantik kamu untuk pegang amanah yang akan ku beri? Wal jibal, dan Allah tanya kepada semua gunung-gunung ganang di dunia ni. Nak tak kamu kalau sekiranya aku nak pelawak untuk kamu yang aku tugaskan untuk pegang jaga amanah di atas muka bumi ni. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Langit-langit ni, kemudian gunung ganang, kemudian bumi dan isi bumi semua kata apa? Nescaya kami tak mampu, wahai Allah. Kami tak mau nak pikul amanah yang berat ini, kami tak mampu nak uruskan. Dan kami tolaklah. Penghuni isi-isi bumi, langit-langit ni semua kata apa? Kami tak mampu, wahai Allah. Dan Allah Ta'ala sebut, wa hamalahal insan. Dan yang sanggup pikulnya adalah manusia. Tapi Allah Ta'ala sebut, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia yang pegang amanah ini, mereka akan bawa ke arah zaluman jahula. Mereka akan bawa ke arah kesesatan dan juga ke arah kejahilan. Sebab tu hadis sekalian, memang sifat amanah bukan benda yang main-main. Dan sifat amanah ini akan menjadi kayu ukur sama ada stabil ataupun tak stabil dunia ini, dekat ataupun lambatnya kita dengan kiamat. Sebab Nabi sebut, fa idza dhiya'atil amanah fantazirus sa'ah. Bila amanah ini telah hilang atas muka bumi ini, tunggulah kamu, akan cepat berlakunya kehancuran demi kehancuran kiamat. Sebab tu hadirin sekalian, amanah ni semua kita ada amanah belaka. Kalau kita sebagai seorang Islam hari ini, kita adalah seorang yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita jaga amanah Islam. Jaga amanah Islam ni pada diri kita untuk kita mengamalkan, mempertahankan Islam, ataupun amanah Islam ini kita semua orang terlibat untuk jaganya. Nak memastikan agama kita ini sebagai amanah daripada Allah, betul-betul dia boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Jatuh bangun baik buruk pada agama kita hadis sekalian, maka itu semua adalah amanah kepada kita semua daripada Allah. Satu. Yang kedua, orang-orang yang pegang jawatan besar, kerajaan, negeri ataupun kampung, semua ni adalah amanah daripada Allah untuk Allah menilai bagaimana kita akan menguruskan amanah yang Allah berikan itu, sama ada dia ke jalan yang Allah kehendaki ataupun sebaliknya. Sebab tu banyak hadis-hadis berkaitan amanah ni. Satu hadis kalian yang mungkin hadis kalian isnaduhu sahih, sanadnya sahih, dan dia kita boleh dapati dalam Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i dan juga Tirmizi. Nabi pernah cerita tentang amanah ni kepada para sahabat yang akan hidup di akhir zaman ni, untuk mereka tu betul-betul berjuang dan mempertahankan sifat amanah ni. Sampai kata Nabi SAW, apabila kamu menyaksikan pada waktu itu ada dari kalangan pemimpin yang naik itu, mereka mengkhianati perjanjian mereka dengan Allah. Sampai ke tahap tu, maknanya cerita amanah ni bukan cerita main-main. Hadis ni Nabi sebut, azan dulu Bismillah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati syaraf wa darajatul 'aliyatur rafi'ah. Innaka la tukhliful mi'ad. Sikit lah amanah ya. Sebab tu amanah ni pertama sekali memang kita diajar oleh agama, diajar oleh Nabi SAW untuk kita betul-betul jaga amanah. Antara salah satu cara nak jaga amanah ni ialah kita memastikan untuk memberikan amanah, tanggungjawab dan tugas itu kepada orang yang betul-betul ahlinya. Sebab tu sampai ke tahap kalau sekiranya, ni Nabi ajar kita ya, kalau sekiranya memang kita tengok orang yang kita beri tugas, jawatan, amanah itu dia tak berjalan seperti mana yang dikehendaki oleh agama, maka Nabi SAW bagi tahu kepada kita untuk kita perbetulkan dia biqaulin au fi'lin, dengan lidah kita tegur dia ataupun dengan perbuatan kita berusahalah untuk gantikan dia dengan orang lain. Sebab tu kata Nabi SAW, man ra'a sultanun jair, kalaulah sekiranya kamu menyaksikan orang yang kamu lantik pegang jawatan, pegang amanah itu mereka melakukan kejahatan. Apa kejahatannya? Nabi sebut mustahilan lihimillah,
sampai ke tahap mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kita dah lantik dia, kita dah angkat dia, kemudian kita dah pilih dia di tempat kita untuk dia pegang amanah tu, maka dia mesti bertanggungjawab menguruskan amanah itu mengikut kehendak Allah. Yang mana Allah katakan haram, itu tetap mesti diharamkan oleh orang yang kita lantik ni. Kalau sekiranya dia ni, kata Nabi, mustahilan lihirmillah, bila dia naik kita lantik dia, bila dia naik dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Satu. Yang kedua, kata Nabi, nakisan li'ahdillah. Waktu dia naik ni, kita dah pilih dia dah naik pegang tugas, pegang amanah, tiba-tiba dia ni jadi orang yang nakisan li'ahdillah, mengkhianati janji-janji dia dengan Allah. Sebab tu orang yang kita bagi amanah, tugas, jawatan kepada dia, sebenarnya dia ada perjanjian dengan Allah. Siapa pun yang jadi pemimpin, siapa pun yang pegang tugas, yang diberikan kepercayaan, sebenarnya dia bukan janji sesama kita je. Kalau ketua kampung, dia bukan hanya ada janji dia dengan ahli qaryah kampung tu je. Kalau AJK masjid, dia bukan hanya berjanji bila dia naik pegang jawatan, pegang tugas, dia bukan ada janji dengan ahli qaryah bawah masjid dia je. Kalau dia penguasa kerajaan, dia bukan hanya ada perjanjian antara diri dia dengan rakyat dia sahaja, tapi sebenarnya orang yang pegang amanah ni, dia ada janji yang paling utama dengan Allah. Sebab tu kalau kata Nabi SAW, bila orang yang kita lantik ni, dia naik-naik, dia buat pula nakisan li ahadillah. Dia punya cara pengurusan dia tu mengkhianati janji-janji dia dengan Allah. Apa janji? Seorang yang diberikan tugas dengan Allah ni mesti menguruskan tugas itu mengikut kehendak Allah, menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah. Sebab tu kalau Al-Imam Al-Mawardi dia sebut bahawa iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Tugas khalifah ataupun tugas orang yang pegang amanah di dunia ni, tugas dia ialah untuk mendirikan agama dan menguruskan tugas itu dengan cara agama. Kalau dia tak buat, maka dia ni adalah nakisan li'adillah. Dia memegang jawatan dan tugasnya dalam keadaan dia mengkhianati janji dia dengan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, bila kamu pilih naik pula pemimpin hak yang ketiga, dia ada satu sifat, mukhalifan li sunnati Rasulillah. Bila dia pegang jawatan, maka dia mukhalifan, bercanggah dengan sunnah ketetapan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi, ya'malu fi ibadatillahi bil ismi wal udwan. Waktu dia pegang jawatan, dia pegang amanah ni, dia ni banyak benda yang dia buat adalah perkara-perkara yang boleh manusia itu melakukan dosa dan maksiat. Dan apa yang dia buat waktu dia pegang amanah itu, dia ni boleh menyebabkan manusia ni suka berlakunya pertembungan, perpecahan, perkelahian sesama kita. Kalaulah sifat macam tu, kata Nabi SAW, falam yughayyir. Dan waktu tu kamu dah tengok orang yang pegang amanah tu begitu, dan kamu pula falam yughayyir, kamu tak ubah dia biqaulin wala fi'lin, dengan lidah kamu, dengan pertuturan kamu, dan kamu tak ubah dia juga dengan fi'lin, perbuatan kamu, maka kata Nabi, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu madkhalah. Ini ancaman besar bagi kita. Kana haqqan 'ala Allah, dia akan menjadi hak mutlak bagi Allah, an yudkhilahu madkhalah, untuk Allah memasukkan kamu di tempat masuk yang paling hina. Di mana? Neraka jahanam. Sebab tu ancaman Allah kepada dalam soal amanah ini memang sangat berat. Sebab dia akan membawa kepada mudarat yang lebih besar. Sebab tu orang yang pegang apa-apa pun jawatan, amanah dan tugas, maka sebenarnya dia berjanji dengan Allah. Macam kita di sini kan, AJK Masjid, sini cantiklah Hasanah ni, buat program agama. Tuan-tuan ni saya tengoklah kat Facebook, kuliah tuan-tuan ni bukan kata kuliah maghrib je, melempah merebak sampai ke duha, sampai ke isya, sampai ke subuh. Kalau orang tanya, apa siapa yang masjid kalut sangat nak buat program-program agama ni? Jawapannya senangnya, saya mewakili AJK Masjid, tolong jawab. Jawapannya senang, tu amanah. Jaga masjid orang nak ibadah ya Ustaz.
antara ibadah yang paling besar dalam agama ialah ilmu. Dan memang keadaan dalam negara kita, contoh ya, bukan negara kita je, negara-negara Islam lain juga, memang dah menjadi uruful adah. Apa makna uruful adah? Dalam usul fiqh, dalam kaedah usul fiqh, dia ada bahas tentang antara sumber-sumber hukum dalam Islam, antaranya ialah al-urufu adah. Uruf adat, uruf ni sudah diketahui. Orang sudah sedia maklum tentang adat dalam negara kita. Adat yang diketahui dah dalam negara kita, uruful adah ni apa? Memang kerja pihak masjid yang buat program agama. Betul tak? Memang adat dah yang sudah diketahui dalam negara kita, nama dia uruful adah. Memang kerja masjid, antaranya juga tugas AJK masjid, tugas pengurusi masjid, nak memastikan hidupnya budaya ilmu, hidupnya pengajian-pengajian, majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah pengajian di masjid, anjuran masjid. Memang dia dah menjadi uruf yang sudah diketahui oleh orang awam. Sebab tu antara tugas dan amanah orang-orang AJK masjid ni, macam mana nak bagi audien ataupun ahli qaryah dia boleh gunakan masjid ini sebagai tempat menadah ilmu. Sebab tu kalau tuan-tuan ni masjid, contohlah saya tengok merebok-rebok sampai ke kuliah tu, bukan kata maghrib saja, merebok sampai ke isya. Yang ni amanah yang telah dilaksanakan oleh pihak masjid. Orang awam kalau tak mau dengar, dia bukannya wajib, kan ada attendance tuan-tuan, compulsory, wajib mai. Kalau tak mai, tak dapat bantuan dah. Tapi nak melepaskan amanah je, supaya masyarakat kita ni dia tak boleh bagi alasan. Ahli qaryah yang duduk bawah masjid ni tak boleh bagi alasan kami tak tahu tentang agama. Sedangkan masjid buat program agama banyak, kuliah maghribnya, kuliah isyaknya. Kalau apa ni kuliah sampai lewat Ustaz, kami pun tak larat juga. Kalau macam tu sampai ke tahap, dia bukannya compulsory, bukannya wajib. Kalau kita ada urusan lain, kita boleh tinggalkan. Tapi jangan kita pula menghalang majlis itu berlaku. Sebab ada orang yang dia ada ruang, dia nak mengaji. Takut bila kita punya seorang punya pandangan, kita rasa tak perlulah pihak majlis menghabiskan duit sampai buat program pengajian ni banyak-banyak, lama-lama, panggil ustaz guru nak kena bayar apa semua lagi, sampai lepas isyak pun ada, duha lagi ada, ni bengkel pula ada, lagi buat daurah pula. Kalau dia tak mau, tak apalah, dia boleh je tak pergi kalau dia ada keuzuran dan keberatan. Tetapi ada orang yang nak. Bila ada orang Islam yang betul-betul berhajat kepada ilmu, maka dia menjadi tanggungjawab kepada ahli jawatan kuasa menyediakan tempat, ruang yang orang boleh menuntut ilmu. Sebab apa? Amanah. Benda yang paling penting ialah agama, ilmu. Sebab tu bila Nabi bagi peringatan tentang amanah ni, hadirin sekalian, macam mana cara kita nak jaga amanah? Nak jaga amanah yang betul di akhir zaman dengan cara pesanan Nabi ni, mesti berilmu. Bila kita mengaji, kita kenal ilmu, maka kita sendiri akan jaga amanah tu. Kita akan biarkan amanah tu menjadi rosak. Sebab kita kurang dalam bab ilmu tu. Sebab tu ni tugas dia sekalian. Saya waktu duduk sini, tak balik kat Perak lagi, ada satu masjid, berhampiranlah dengan sini, tapi dia bukan namanya Bangi. Saya tuan-tuan cari pula. Ada orang cerita, dulu saya kuliah bulanan kat itu. Masjid ni besar. Pernahlah berlaku hadis sekalian, AGM kan, apa nama ni, mesyuarat agung nak pilih nazir baru, jawatan kuasa baru. Dulu zaman yang pilih semua, bukan apa jais yang tetap kan. Ada yang pilih semua, ada 2-3 tim tu. Yang ni ada calon dia, ni ada calon dia, ni ada calon dia. Ada yang orang masjid tu, saya duduk kuliah tu, dia cerita ustaz, yang paling syok tu, ada calon yang mereka nak hantar untuk lawan dengan nazir lama ni. Antaranya ialah calon yang orang awam situ tak pernah tengok muka dia. Tiba-tiba hantar senarai nama, dia akan bertanding nazir. Tapi Allah nak tunjuk hari nak berlakunya mesyuarat agung pemilihan tu pula, dia ni main-main dengan geng dia lah, tim dia hantar dia. Dia pun datuk kan, ada orang ada nama, tapi orang tak pernah kenal dia di masjid. Bila dia main-main masjid tu lagi, nama dia nak tanding ni, orang nak pilih dia. Kebetulan Allah nak tunjuk, dia nak terkencing. Dia nak terkencing, dia tanya orang, tandah kat mana? Dia tanya, tandah kat mana? Orang pun tandah kat belakang tu.
Tapi nama dia dihantar, dia sign untuk dia bertanding nak berlawan rebut Nazir. Masjid tu dia tak tahu tandas kat mana. Maksudnya apa? Kalau tandas kat masjid tu pun dia terpaksa tanya orang, maknanya dia bukan ahli masjid lah. Tapi nak tanding juga. Inilah paling bahaya sebab kita tak faham amanah tu apa. Sebab tu Nabi SAW ni, hadis Abu Zar Al-Ghifari masyhur. Abu Zar ni dia ada keyakinan pada diri, bukan dia sifat tak elok dah. Dia ada keyakinan pada diri dia. Dia pernah minta jawatan kat Nabi. Rasulullah, lantik aku. Dia minta jawatan kat Nabi. Nabi tak nampak jawatan tu, tapi yang Nabi tunjuk ialah amanah. Jawatan ni namanya YDP, timbalan YDP, pengurusi, timbalan pengurusi. Ini nama je. Tapi yang sebenarnya adalah amanah tanggungjawab yang kita nak pegang. Bila Abu Zar minta, Abu Zar ni kalau tuan-tuan tengoklah biografi dia, dia orang yang bijak, orang yang cerdik. Hadis Abu Zar Al-Ghifari ni. Bila dia minta jawatan kat Nabi, Nabi sebut apa? Nabi kata, apa nama ni? Jangan beri. La tas'alu 'anil imarah. Jangan sekali-kali kamu bagi jawatan kepada orang yang minta jawatan tu. Sebab apa? Kalau dia berani minta jawatan, maknanya dia tak faham betapa besarnya risiko pada amanah jawatan tu. Nabi sebut dalam hadis yang lain, innahal amanah fi yaumil qiyamati khizyun wa nadamah. Tanggungjawab amanah ni sebenarnya kalau silap kita jalankan tugas, pegang tugas amanah itu, di hari akhirat dia akan membawa kepada penyesalan dan juga kerugian yang besar. Ni kalau kita faham. Kalau kita faham bahayanya, takut tergelincir, tersasar daripada tugas dan tanggungjawab, maka hadiskan kita sebenarnya berebut tak mau pegang. Dunia ni berebut orang nak pegang. Bergaduh, bergomel, bertumbuk, melambung-lambung bangku dan meja sebab berebut. Sedangkan Nabi sebut kalau kita fahamlah beratnya tanggungjawab amanah ni, maka kita sendiri akan berebut untuk tolak kat orang lain. Tapi ni kita pergi tekan orang lain, pijak orang lain sebab kita nak berebut. Tu dunia, orang Kedah panggil terbalik kot. Ini tanda-tanda kiamat. Sebab mereka tak nampak amanah tu, tetapi yang mereka nampak ialah jawatan tu. Sebab tu hadirin sekalian, amanah ni sebagai salah satu daripada parameter yang Nabi ajar untuk kita mengukur situasi kita pada hari ini. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah berkati kita semua, Allah rahmati kita semua. Kalau kita tak jumpa dah lepas ni sampai kepada Ramadan, maka saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya, terhibur Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini mampu sebenar-benarnya kita manfaatkan untuk kita betul-betul tarbiyah diri kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benar takut dan gerun kepada Allah dan jaga sungguh-sungguh amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah ni. Saya ingat cukup sekadar itu, terkasar bahasa saya minta ampun, minta maaf banyak. Haza wabillahi taufiq. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fil Qur'anil azim wa 'allimna at-ta'wil wahdinas siratikal mustaqim. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'na kullah wa la takilna ila anfusana tarfata 'ain wa la takilna ila anfusana tarfata 'ain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Muhammadan ma huwa